seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang unik bagi Brother Fai. Kisahnya agak panjang. Mari kita sama-sama mendengar kisah ini. Semoga anda semua terhibur dengan apa yang Brother Fai sampaikan sebentar lagi. Kisah bertajuk Sajen Hanafi, dan Brother Fai akan membawa anda ke zaman pemerintahan Jepun pada satu ketika dulu. "Tuan, kita dah jumpa seorang," pekik Corporal Sunny kepada Lieutenant Patrick. Lieutenant Patrick bersama beberapa British trooper datang menghampiri. "Di mana?" tanyanya dalam pelat Inggeris. Corporal Sunny menunjukkan ke arah pangkal pokok. Seorang lelaki berpakaian askar yang compang-camping sedang duduk sambil memeluk lutut dan menggigil seperti kesejukan. "Is that Sarjan Hanafi? Apa sudah terjadi?" Mereka segera mendekati lelaki yang dipanggil Sarjan Hanafi itu. Lalu Corporal Sunny terus memegang bahunya. Dia seperti dalam keadaan trauma. Keadaannya tak terurus. Jan, kami datang. Apa dah terjadi ni?" Sarjan Hanafi masih lagi seperti ketakutan. Walaupun Corporal Sunny memanggilnya, ia tak diendahkan langsung. "Hanafi, what happened to you?" Lieutenant Patrick pula datang menggoyangkan bahu Sarjan Hanafi. Tiba-tiba, Sarjan Hanafi seperti baru terjaga dari lamunannya. Dia memandang ke semua mata yang ada di depannya seperti sedang ketakutan. Tiba-tiba, dia meracau. Pergi! Jangan kacau aku! Pergi!" Tangannya menepis-nepis sambil menjerit-jerit. Jan! Ini kami, Jan! Tenang, Jan!" Langkau, yang merupakan salah seorang trooper dari kaum orang asli, cuba menenangkan Sarjan Hanafi. Sarjan Hanafi terus memekik dan meracau. Suaranya agak kuat memekik di dalam hutan. "Sunny, tutup mulut dia. Jika tidak, Jepun akan dapat mengesan kita," arah Lieutenant Patrick. Corporal Sunny terus menekuk mulut Sarjan Hanafi. Tangan dan kakinya dipegang oleh trooper yang lain. Sarjan Hanafi meronta-ronta ingin melepaskan diri. Selang beberapa ketika, dia pun seperti telah kehabisan tenaga, lalu dia pengsan. "Bring him back to the base. Kita mesti siasat apa yang terjadi," kata Lieutenant Patrick. Lalu, mereka secara senyap mula beredar balik ke markas. 1 jam mereka meredah hutan. Mereka pun sampai ke markas. Sarjan Hanafi diletakkan di sebuah kemah. Dia masih tidak sedarkan diri. Lieutenant Patrick segera memberi laporan kepada Kapten David yang sedang menaip laporan di kemah pegawai. "Sir, we found Sarjan Hanafi," katanya sambil memberi tabik hormat. "What about the rest of his team?" tanya Kapten Patrick. "We didn't found any trace of them, sir." Kapten David bingkas bangun dari kerusi lalu berjalan menghampiri Lieutenant Patrick. "Do you think they have been ambushed by the Japanese?" Lieutenant Patrick menggelengkan kepalanya. "I don't think so, sir. There is no sign of battle in the area that we found him, sir." Kapten David mengusap misainya yang tebal. "Maybe the battle took place on the different area and Hanafi managed to escape. What do you think?" "We need to find out, sir. If it's true, it is possible for us to immediately move out to the new base before the Japanese manage to pinpoint our location." Kapten Patrick mengusap lagi misainya sambil berfikir. Lalu dia menganggukkan kepala. "I leave it to you. Make him talk." "Sir,
Maybe it takes some time. He's still unconscious. When we found him, he also in traumatic condition, like there is something more than the Japanese. I know him for a long time, sir. Japanese can make him like what I saw, jelas Lieutenant Patrick. I don't care how you want to make him talk. Make him talk immediately. Otherwise, all of us will be in grave danger. Yes, sir. Lieutenant Patrick memberi tabik hormat lalu terus beredar. Keesokan harinya, Sarjan Hanafi sedar dari pengsan. Dia memandang ke kiri dan kanan, lalu bingkas bangun dan duduk di tepi katil. Dia menongkat sikunya di lutut sambil kepalanya ditunduk. Tangan kanannya menggosok belakang kepala. Hanafi, kamu sudah sedar? Tiba-tiba Lieutenant Patrick muncul di pintu kemah. Sarjan Hanafi sedikit tersentak sebelum menarik nafas lega. Dia seperti masih lagi dalam keadaan trauma. Dia mengangguk sedikit kepalanya. Lieutenant Patrick terus duduk di sebelahnya, dipaut bahu kanan Sarjan Hanafi. Kamu tidak apa-apa, Hanafi? Apa sudah terjadi? Sarjan Hanafi membisu. Tak semena-mena, dia bersuara dengan nada cemas. Patrick, kita kena keluar dari sini dengan segera. Kita kena buka markas di tempat lain. Please, Patrick. Wait. What happened? Askar Jepun menyerang hendap kamu? Where is your team? Tidak, Patrick. Bukan askar Jepun yang serang kami. Mereka semua dah mati, Patrick. Kita kena keluar segera. Lieutenant Patrick bingkas bangun dan berdiri di hadapan Sarjan Hanafi. Hanafi, I can do that without any strong reason. Captain David mahu kamu ceritakan apa yang terjadi. Dia mahu jawapan segera dari kamu. Sarjan Hanafi menunduk diam membisu. Ada sesuatu yang terjadi semasa kami sedang membuat intipan di bahagian utara. Dia memulakan cerita. Ceritanya begini. Jan, tengok ni. Ini kesan tapak kaki Jepun. Nampak macam baru lagi ni. Amin menunjukkan kesan di tanah. Sarjan Hanafi mencangkung untuk meneliti kesan itu. Dia memandang ke arah Kati trooper orang asli yang mahir dengan selok-belok hutan. Kati mencangkung di sebelah Sarjan Hanafi. Dia pun turut sama meneliti. Ditekap tangannya di kesan itu, lalu dia menggeleng kepala. Ini kesan lama. Jika Jepun lalu di kawasan ini, mungkin mereka dah pergi jauh. Kati membuat kesimpulan. Jan, apa kata kita ikut jejak ni? Mana tahu kita dapat jumpa markas mereka? Cadang Amin. Sarjan Hanafi mengangguk setuju. Jelas kesan tapak kaki itu menuju ke utara. Baik, kita teruskan ke utara. Sampai ke checkpoint ini, kita patah balik ke markas jika tiada markas Jepun yang kita temui. Jelas Sarjan Hanafi sambil membuat marking di atas peta. Semua faham? Faham, Jan? Jawab mereka serentak. Sarjan Hanafi beserta 5 orang British trooper, Amin, Kati, Dolah, Ipin dan Velu telah ditugaskan menjalankan aktiviti intipan di kawasan utara markas. Sejak Jepun menguasai Melaya, pihak British telah menubuhkan satu pasukan untuk menentang askar Jepun. Oleh kerana bilangan mereka yang kecil, rentetan ramai penjajah British telah lari meninggalkan Melaya, mereka terpaksa bersembunyi di dalam hutan. Kumpulan Captain David adalah salah satu kumpulan troopers dari 10 kumpulan yang ada di seluruh Melaya. Setiap kumpulan mempunyai 50 ke 70 anggota yang terdiri dari askar British yang masih setia membantu beserta saki-baki askar Melayu serta penduduk-penduduk kampung yang bangkit ingin menentang penjajahan askar Jepun. Velu adalah salah seorang penduduk kampung berbangsa India yang bangkit setelah seluruh keluarganya dibunuh dengan kejam. Mereka semua telah dipancung tanpa sebarang alasan yang kukuh.
Mereka semua mula bergerak kembali menuju ke utara. Setiap langkah mereka dilakukan secara berhati-hati. Selang 1 jam, mereka meredah hutan. Mereka tiba di satu kawasan pinggir penempatan. Ianya adalah sebuah rumah besar yang telah bertukar menjadi markas tentera Jepun. Mungkin markas tu dijadikan tempat untuk melakukan pembunuhan tahanan, memandangkan markas itu berada sangat terpinggir dan hampir dengan hutan tebal. Sarjan Hanafi memberi isyarat supaya mencari tempat untuk bersembunyi. Velu mengeluarkan teropong dari bagnya lalu meneropong ke arah rumah tersebut. Jan, nampak macam ini markas tinggal. Tapi agak pelik sebab masih ada saki-baki asap pembakaran di halaman rumah tu. Tak ada orang pun, kata Velu. Dola, beri laporan pada markas. Beritahu yang kita dah jumpa satu markas. Minta mereka bersedia untuk serangan hendap. Dola menunjukkan isyarat okey, lalu menurunkan bagnya yang merupakan alat telekomunikasi radio jarak jauh untuk berhubung dengan markas. Alpha 2 to Alpha 1, Alpha 2 to Alpha 1. Dola terus memulakan komunikasi. Berkali-kali dia mencuba, tetapi rangkaian seperti ada gangguan. Hanya bunyi berdesil saja kedengaran. Macam itulah. Macam mana ni, Jan? Macam ada gangguan. Sarjan Hanafi berfikir seketika. Kita masuk dan intip lebih dekat. Ingat, elakkan pertempuran. Ipin dan Dola berjaga di sini. Cover kami jika ada sebarang serangan tiba-tiba. Apa-apa pun, kita kena dapatkan maklumat yang sah sebelum apa-apa tindakan. Tambahnya lagi. Mereka berdua mengangguk faham. Ipin adalah seorang penembak tepat. Dia memang dilatih di dalam askar Melayu untuk menjadi seorang sniper. Manakala Dola pula seorang medik dan bertanggungjawab memberi serta mengumpul maklumat risikan. Mereka berempat keluar dari persembunyian lalu maju menuju ke markas tersebut secara berhati-hati. Di tangan mereka telah tersedia rifle yang dihalakan jika ada sebarang serangan secara tiba-tiba. Sarjan Hanafi memberi isyarat untuk berpecah. Sarjan Hanafi dan Kati masuk ke dalam rumah tu. Seorang masuk dari belakang, manakala seorang dari hadapan. Yang lain meneruskan pengintipan seketika kawasan luar rumah. Keadaan sangat pelik sebab tiada seorang pun askar Jepun kelihatan. Jan, Kati memanggil separuh berteriak. Dia berada di hadapan sebuah bilik. Sarjan Hanafi segera datang. Setibanya dia di hadapan bilik, serta-merta bau darah menusuk ke hidungnya. Ada lambakan mayat tentera Jepun dan orang tempatan berkelimpangan. Kesemua mayat itu tiada tekak. Ia seperti dirobek oleh sesuatu. Keadaan mayat amat mengerikan. Siapa punya kerja ni? Tanya Kati. Sarjan Hanafi mendiamkan diri. Dia terus pergi ke arah lambakan darah yang memenuhi lantai bilik. Dicalit menggunakan jari. Masih baru, katanya dalam hati. Velu dan Amin menghampiri mereka berdua. Mereka tersentak dengan pemandangan yang ada di depan matanya. Hati-hati, darah masih baru. Berjaga-jaga semua, arah Sarjan Hanafi. Serentak mereka semua mula menghalakan semua rifle dalam keadaan bersedia. Keadaan pada waktu itu dalam sekitar jam 2 petang. Kita kena keluar dari sini, ujar Sarjan Hanafi. Lalu mereka semua mula bergerak keluar dari rumah itu, lalu dengan segera menuju ke arah Ipin dan Dola. Setibanya mereka ke tempat persembunyian, Ipin dan Dola tidak kelihatan. Segala kelengkapan ditinggalkan di situ, termasuklah rifle mereka. Mana diorang pergi? Velu bersuara. Jan, tengok kesan ni. Kati menunjukkan ke arah sesuatu. Mereka melihat ada kesan seperti seretan
masuk ke dalam hutan. Ada kesan darah kelihatan. Bersedia untuk bertempur, arah Sarjan Hanafi. Mereka semua mula menjejaki jejak seretan itu. Rifle dihala ke serata tempat. Dalam keadaan cemas, mereka telah lupa bahawa bahaya sedang menanti mereka. Tiba-tiba, jejak itu hilang. Hanya tumpukan darah saja kelihatan. Tik, tik, tik. Darah menitik. Mereka semua mendongak ke atas. Dola dan Ipin telah mati dalam keadaan yang amat mengerikan. Mereka tergantung terbalik dengan tekak mereka telah dirobek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedia semua. Ini bukan kerja manusia, arah Sarjan Hanafi. Mereka segera berpatah balik. Mereka mesti segera balik ke markas untuk melaporkan kejadian itu. Mereka terpaksa meredah hutan selama 3 jam untuk sampai ke markas. Jan! Kati menghalakan riflenya ke arah sebuah batu. Di atasnya sedang menyangkung satu lembaga seperti manusia yang penuh berbulu. Badannya agak besar. Lembaga itu memerhatikan mereka sambil menunjukkan taringnya yang panjang dan mulut yang dipenuhi darah. Apa itu, Jan? Velu terketar-ketar. Tembak! Arah Sarjan Hanafi. Maka bergema bunyi tembakan bertalu-talu ke arah lembaga itu. Mereka menembak sehingga kehabisan peluru. Lembaga itu masih lagi di situ seperti tidak terkesan langsung dengan tembakan mereka. Ia menyeringai dengan wajah yang amat kejam. Reload! Arah Sarjan Hanafi. Apabila mereka bersedia semula untuk menembak, lembaga itu telah hilang. Berundur! Mereka beransur-ansur berundur untuk lari. Tiba-tiba, satu lintasan yang pantas lalu di belakang mereka. Amin yang berada di belakang sekali telah disambar dengan laju lalu hilang ke dalam hutan. Terdengar jeritan darinya seketika lalu suaranya terus hilang. Cepat! Kita kena bergerak segera! Baru saja Sarjan Hanafi menghabiskan arahannya, Velu pula telah disambar. Sekelip mata saja Velu telah hilang. Pada ketika itu, Sarjan Hanafi dan Kati sudah tidak memandang ke belakang lagi. Tiada gunanya bertempur dengan lembaga yang tidak lut dengan senjata manusia. Mereka meredah segala apa yang ada di depan mereka. Sesekali, mereka terjatuh kerana tersadung tunggul. Selang beberapa minit mereka meredah hutan, mereka berhenti seketika untuk melepaskan lelah. Baru mereka ingin memulakan langkah, di sebelah kanannya, lembaga itu sedang bersedia untuk menegam. Kati mengeluarkan parang pusakanya. Dia membuka baju seperti bersedia untuk bertempur secara berdepan dengan lembaga itu. Jan! Lari cepat! Saya akan lengahkan lembaga ini! Cepat! Sarjan Hanafi mengangguk faham lalu terus melarikan diri. Sekarang cuma tinggal Kati dan lembaga itu saja. Kati telah bersedia dengan kekudanya. Aku! Kati anak opang! Kau kena berhadapan dengan aku dulu! Lalu mereka pun mula bertempur. Sarjan Hanafi yang sedang melarikan diri mendengar jeritan dari Kati. Selepas itu, suasana terus menjadi senyap. Air matanya berjurai menahan kesedihan. Kematian anak buahnya yang tidak dapat diterima, tetapi dia mesti melaporkan kejadian itu kepada markas. Dia tak boleh berhenti untuk berehat lagi. Dia mesti meneruskan larian tanpa henti. Segala apa yang ada di depannya diredah sehinggalah dia terjatuh di satu pangkal pokok yang besar. Dia terjatuh di situ dan segala tenaganya telah tiada. Bajunya habis koyak rabak. Pada ketika itu, waktu sudah petang dan keadaan keliling telah semakin senyap, semakin gelap.
Dia sudah tidak mampu untuk meneruskan larian. Dalam keadaan dia masih menangkup di tanah, dia mengagahkan diri untuk bersembunyi di celah akar di pangkal pokok, dengan harapan lembaga itu tidak menjejakinya. Sehinggalah dia dijumpai oleh Lieutenant Patrick dan pasukan mencari. "Kamu pasti apa yang kamu cerita ini, Hanafi?" tanya Lieutenant Patrick. "Ya, Patrick, aku tak main-main. Kita kena tinggalkan markas ini dengan segera. Lembaga tu bukan manusia. Aku takut dia akan sampai ke sini. Aku takut," tegas Sarjan Hanafi. Lieutenant Patrick berfikir seketika, lalu dia bangun sambil memegang bahu kanan Sarjan Hanafi. "Baiklah, saya akan laporkan perkara ini kepada Kapten. Kamu bersedia untuk kita keluar dari kawasan ini?" ujar Lieutenant Patrick, diikuti dengan anggukan setuju dari Sarjan Hanafi. Setengah jam kemudian, keadaan di sekitar markas menjadi sibuk. Kesemua mereka sedang berkemas untuk berpindah. Dalam keadaan sibuk, mereka tidak sedar ada sepasang mata yang kejam sedang memerhati. Tidak jauh dari kawasan markas, lembaga berbulu itu sedang menyangkung di atas sebatang dahan pokok. Ia menyeringai dengan penuh kejahatan. Lembaga itu seperti sengaja melepaskan Sarjan Hanafi supaya membawanya kepada mangsa yang lain. Mukanya menunjukkan kepuasan apabila melihat ada lebih ramai mangsa yang bakal dikorbankan. Tiba-tiba, dengan sepatas kilat, lembaga itu hilang dan seketika kemudian bergema jeritan demi jeritan di markas.